Seterusnya, kita lihat fungsi seni persembahan Melayu. Fungsi seni persembahan Melayu pertamanya bertujuan untuk mengungkap perasaan dan harapan manusia Melayu itu sendiri. Seperti yang saya nyatakan bahawa mereka golongan yang sibuk bekerja, penat dan sebagainya, dan mereka menganggap bahawa kehidupan ini memerlukan sokongan di antara satu sama lain. Jadi dengan adanya seni persembahan Melayu, mereka dapat berkumpul bersama, dapat berkongsi cerita, berkongsi perasaan dan kasih sayang. Hubungan antara manusia juga dilakukan untuk mendapat kepercayaan dan pengiktirafan dalam kalangan anggota masyarakat. Ya. Bila bercakap tentang mengungkapkan perasaan dan harapan ini, suka saya nyatakan bahawa bangsa Melayu ataupun orang Melayu sangat suka berdamai dengan alam. Mereka percaya jika orang Melayu tidak berdamai dengan alam, maka ianya boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat sejagat. Seterusnya yang kedua, pengisian kreatif akan pengalaman manusia Melayu. Baik, saya telah nyatakan tadi bahawa setiap bangsa di dunia ini berusaha untuk menghasilkan satu seni yang kreatif, dan ini tidak terkecuali daripada bangsa Melayu yang saya kira sangat kreatif dan bijaksana dalam menterjemahkan pengalaman hidup mereka. Jadi kreativiti yang dihasilkan ini diterjemahkan melalui kesenian seperti bercerita, berlagu, melahirkan gerak tari, lakonan dan sebagainya, bertujuan untuk melahirkan kesan suka dan duka. Kita boleh lihat misalnya tarian kuda kepang ataupun makyong yang antara lain menggambarkan banyak cerita-cerita tentang pengembaraan, tentang kejayaan, tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Ya, semua itu diterjemahkan melalui seni persembahan yang dihasilkan. Ya. Misalnya pengalaman suka diadunkan semula dalam bentuk seperti cerita jenaka, kisah roman dan teladan, ya, misalnya percintaan Uda dan Dara, lagu dekir barat dan sebagainya. Dan pengalaman duka pula menyebabkan manusia itu terpaksa mendinding diri berubat untuk memulihkan keadaan. Ya. Misalnya yang saya katakan tadi, Main Puteri misalnya merupakan salah satu daripada seni persembahan Melayu yang bukan sahaja berkait tentang seni itu sendiri, tetapi merupakan salah satu cara untuk melakukan proses perawatan ke atas manusia yang tidak sihat. Okey, ini kita tengok Main Puteri misalnya, memang sebelum ini merupakan antara seni persembahan yang terkenal di Kelantan. Ulit mayang ini terkenal di Terengganu, dan ini juga mempunyai unsur ritualnya yang tersendiri di mana ada berkaitan dengan ilmu perbomohan dan juga perawatan pesakit. Seterusnya yang ketiga, penafsiran pemikiran terhadap kosmos dan alam sekitar. Dikatakan seni persembahan dapat memancarkan hasil usaha manusia Melayu untuk memelihara kesejahteraan diri, memahami hakikat kehidupan melalui kelahiran dan kematian, dan mencapai keyakinan dan kekuatan batin dalam hubungan kosmos dan alam Melayu. Ya. Misalnya, ini kepercayaan, ya, melakukan mandi tolak bala apabila ditimpa kecelakaan, menggunakan tangkal dan azimat. Ini kalau kita lihat kepercayaan masyarakat Melayu dahulu, tetapi pada masa kini saya kira apabila pengaruh Islam semakin kuat dan ramai masyarakat Melayu yang telah pun terdedah kepada ilmu-ilmu yang kukuh, maka penggunaan tangkal dan azimat ini tidak lagi ketara digunakan. Seterusnya yang keempat, kecenderungan membuat pemilihan bahan dalam menghasilkan seni persembahan. Ini telah saya nyatakan di peringkat awal tadi bahawa manusia meniru dalam menghasilkan sesuatu persembahan. Ya. Misalnya melihat fenomena alam sekeliling, gejala yang berlaku dan kemudiannya diadaptasikan dalam bentuk seni persembahan. Misalnya kalau kita lihat gambar tarian ulit mayang ini, ya, dibuat di tepi pantai, di mana ini ada kaitannya dengan sejarah ulit mayang itu sendiri yang dikaitkan dengan unsur-unsur jin di dalam air dan sebagainya, dan oleh itu mereka percaya bahawa jika hendak merawat sesuatu pesakit itu perlulah dibawa ke tempat yang berkenaan. Okey. Seterusnya, kita melihat pula kepada pemikiran dalam seni persembahan Melayu. Pertamanya yang saya suka hendak bincangkan ialah nilai kepercayaan. Dikatakan seni persembahan Melayu mengungkapkan perasaan, pemikiran dan harapan Melayu. Ya, itu memang betul.
Apa yang mereka hasilkan itu telah pun kita bincangkan adalah berdasarkan kepada pengamatan tentang sesuatu perkara di sekeliling mereka. Dan mereka percaya apabila mereka menghasilkan sesuatu seni persembahan itu ada kaitannya dengan apa yang mereka resapi dalam kehidupan mereka ataupun apakah yang sebati dalam hidup mereka. Jadi terdapat 3 peringkat nilai kepercayaan, iaitu pertama, ini semasa zaman animistik, zaman di mana orang Melayu tidak terdedah lagi kepada pengaruh Islam, ya, ilmunya juga mungkin tidak cukup, ya, di mana pada zaman ini menghasilkan seni persembahan yang menunjukkan bagaimana kepentingannya itu sebagai upacara ritual keagamaan, penghormatan terhadap tok guru dan pendamaian terhadap sesuatu roh atau semangat. Jadi mereka ini begitu kuat, mereka percaya kepada bomoh, mereka percaya jika mereka melanggar pantang larang dan sebagainya, maka akan memberikan kesan yang buruk. Ini peringkat zaman animistik. Kalau kita lihat zaman